kongsi pengiktirafan dan juga meraihkan potensi wanita-wanita hebat di negara kita juga di dunia. Betul. Dan hari ini juga saya sebenarnya tak sabar nak korek segala rahsia tetamu-tetamu kita hari ini yang mana mereka akan kongsikan bagaimana agaknya bermula ataupun proses dan sehingga ke tahap kejayaan mereka itu sendiri. Berkata kita kongsikan terus siapa antara tetamu-tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Datuk Syafina Selamat yang telah pun bersama kita dalam talian. Beliau merupakan seorang penyanyi, pensyarah dan juga guru vokal. Dan bersama-sama kami juga pada hari ini adalah Farah Adibah Muhammad Ashraf. Seorang pengacara, bekas pengacara wanita hari Betul, ini. bersama kita. Usahawan, aktivis. Dan nanti kita akan berkongsi lagi kisah dengan beliau. Yang ini, satu ni. Yang ini kalau kita... Macam tak sabar nak kenalkan yang ni. Benar, yang ini luar biasa sikit. Beliau adalah seorang yang bekerja sebagai pemandu lori tunda dan juga lori kontena. Iaitu Siti Nuraini Laili Muhammad Anapiah. Lebih mesra dengan panggilan Dek Ni, Dek Ni. Okey. Dek Ni boleh dengar jelas ke? Dengar jelas. Alhamdulillah. Okey. Kita nak teruskan dengan Datuk Syafina terlebih dahulu. Kita bercakap mengenai serlahkan potensi wanita. Apa antara yang dilihat mengenai serlahkan potensi wanita tu? Dari segi apa aspeknya mungkin Datuk boleh kongsikan? Selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Yalah, sebagai wanita kita ni kadang-kadang dilihat sebagai jantina yang lemah kan. Jadi kita perlu menidakkan statement tersebut dan kita perlu menonjolkan diri kita sebagai berpotensi untuk menjana diri dan negara ke arah yang lebih tinggi lagi lah. Dan saya rasa kat Malaysia ni rata-rata kita dah nampak wanita-wanita yang berjaya, berkerjaya, dan kita tengok macam Dek Ni sendiri kan, saya pun terperanjat, wow. Betul. Pemandu lori tunda tadi. Susah tu. Saya bawa kereta pun tak reti. Saya bawa kereta manual pun tak boleh. Okey, terima kasih Datuk untuk soalan pertama, jawapan yang ringkas tapi cukup untuk menjelaskan tentang topik kita pada hari ini. Baik, kita bersama dengan Farah Adibah pula. Okey, Farah, kalau Farah lihat sebenarnya perubahan generasi yang berlaku, kalau kita lihat potensi wanita dari semasa ke semasa juga semakin terselah. Jadi apa pendapat Farah tentang potensi wanita masa kini? Okey, pertama sekali terima kasih kerana diberi peluang untuk berkongsikan topik yang sangat very close to my heart. Sebenarnya bagi saya kan, wanita ni memang mempunyai potential sama dari segi akademik, dari segi potensi kerjaya, dari segi ability. Dan sebenarnya sepanjang saya bekerja, saya sangat selesa bekerja dengan wanita. Sebab contohnya dalam hati saya, sama ada dalam bisnes, even bila bekerja di dalam organisation, wanita ni ada satu sifat, kerja dia bersungguh-sungguh, kerja dia teliti dan seterusnya dia sangat meticulous dan persistent. Boleh dengar tak apa saya cakap? Boleh. Dengar. Boleh, teruskan. Dan saya kira itu salah satu keunikan dan kelebihan wanita. Paling ni macam alamak semua wanita kat sini kan. Tapi pengalaman saya, women are very honest, they are very hardworking dan mereka bekerja sungguh-sungguh. Kerja mereka bersih dan kemas tau, organized. Jadi bila dalam syarikat saya, bila saya observe kebolehan wanita ni, bahagian administration saya banyak ada wanita daripada bahagian in the administration. Saya suka. Dan sebenarnya macam kita tengok pun di peringkat antarabangsa tadi, kita dapat lihat kemampuan wanita tu sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya itu luar biasa. Everybody ada potensi sebagai lelaki ataupun perempuan sebenarnya. Cuma apa yang saya katakan di sini, walaupun kita nak meraihkan semua orang, baik lelaki ataupun perempuan, behind a successful man or even a successful woman is always the partner. Saya seorang wanita yang sudah berkahwin dan mempunyai anak. Saya ada syarikat F&B. Saya juga buat production house dan saya juga masih mengacara. Jadi honestly, it's not just because of him. Bukan saja kerana saya mampu, tapi saya mampu kerana saya ada tim di rumah.
iaitu husband saya, dia bukan saja support saya tapi we always help each other. So untuk kita jadi successful, kita kena ada team work yang baik dalam environment Support kita. system. Ya, a good support system yang help each other. Macam lagi-lagi zaman PKP ni, I'm telling you, it's so challenging sebab contoh ni kan, dulu anak pergi sekolah. So waktu anak sekolah kita boleh maximise fokus on work. Dan pada waktu yang ketika ni, I dengan husband kita orang kena jaga. Jadi kena pandai menguruskan masing-masing. Waktu saya contohnya kena fokus dalam kerja kita bagi hari sebagai contohnya. Okay, hari ni waktu pagi saya akan fokus untuk office. Dan dia akan uruskan anak-anak. Sebab Alhamdulillah kami dua-dua buat bisnes. So jadi bolehlah menguruskan masa dengan lebih baik. Tapi saya faham ada juga cabaran mereka yang di luar sana yang dua-dua bekerja dalam organisasi. Itu very challenging. Tapi apa pun saya akhirnya evolve to a good teamwork. Dan di mana nak ada satu kejayaan tu adik datang bergolek. It's very very hard. Setuju. Jadi maksudnya bukan sahaja you kena ada good environment support system, you juga kena jadi rajin. Untuk kita go through the process of doing the work. Saya tahu macam contohnya kita di sini semuanya berjaya, wanita berjaya. Tak, bahkan untuk berjaya kena kerja keras dan tak ada shortcut. Ya, betul. Terima kasih Farah. Kerana Farah juga tadi ada menyebut juga sumbangan ataupun support system daripada golongan lelaki dan juga suami. Terima kasih Farah. Tak dinafikan. Okey, sedikit fakta saya nak kongsikan tentang perubahan ini. Pada tahun 2007, kadar penyertaan tenaga kerja wanita adalah cuma 46.4%. Namun, pada tahun 2019, peratusan tersebut meningkat kepada 55.6%. Bayangkan daripada tenaga buruh tu, separuh daripadanya adalah wanita. Syabas wanita. Okey, kita nak tanya Datuk Syafinas. Kalau kita melihat kepada sektor hiburan ataupun industri seni ni kan. Datuk, kalau kita tengok banyak ibu-ibu yang mendorong anak-anak mereka kepada sektor sains, teknologi dan sebagainya. Industri seni ni kadang-kadang dipandang sesuatu yang mungkin tak mendatangkan hasil ataupun potensi tu rendah. Apa agaknya di mana Datuk Syafinas berada sekarang ini, apa yang perlu diberitahu kepada mereka yang sebenarnya di mana pun bidang kita boleh berjaya? Okey. Saya nak sokong tadi apa yang Farah sebut tadi tu, orang perempuan ni memang istimewa lah. Kita kata boleh multitask, multi skill kan, macam Farah sendiri cakap wanita berkerjaya dan berumah tangga, dia kena kuat daripada segi mental, daripada segi fizikal. Kat pejabat kena ada skill tertentu, kena buat kerja pejabat. Kat rumah dia ada skill sebagai isteri, sebagai ibu, perlu fokus pada suami, pada anak. Ada yang kena jaga ibu bapa yang tinggal bersama kan. Kat samping tu buat kerja-kerja rumah pula, pengurusan rumah. Jadi mencapai keseimbangan dalam kerjaya dan rumah tangga adalah misi yang saya rasa besar dan berat sekali lah kan. Untuk dalam bidang hiburan juga memang tak ada kurangnya. Kita memang sama. Orang mungkin nampak macam bahagian hiburan ni macam senang kan. Alah pergi kerja, naik atas pentas, nyanyi, balik rumah. Tapi dia tak nampak the preparation before that kan. Dan sebenarnya potensi untuk berjaya dalam bidang seni ni besar. Mungkin ada orang nampak hanya dari aspek sebagai seorang performer atas pentas je. Tapi sebenarnya seni ni begitu luas sekali. Macam-macam kita boleh buat kan. Yang penting adalah kalau kita skillful, lorong untuk pekerjaan itu sebenarnya besar sekali. Ada macam-macam yang kita boleh buat dalam bidang seni ni. Bukan hanya daripada aspek performance saja. I hope saya menjawab soalan tadi sebab saya kurang dengar sangat soalannya tu. Dalam kurang dengar, jawapannya sangat tepat, Datuk. Okey, terima kasih, Datuk. Kita nak tanya pada Dekni lah. Dekni ni dah menjadi pemandu lori kontena selama 4 tahun. Memang hebat. Tapi kalau kita tengok sekarang ni pun, beliau berada dalam lori. Jadi Dekni, kenapa dalam banyak-banyak bidang Dekni boleh tercampak ke sini pula? Macam mana ternampak potensi ke arah ini pula? Silakan. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Waalaikumsalam. Dia berbantu pada macam mana ya, minat tu disebabkan oleh tengok inspirasi daripada ayah, abang-abang saya semua pemandu lori. Bermula daripada situ. Abang-abang tu lepas tu jadi minat tu
nak cuba sesuatu yang baru, nak cuba sesuatu yang orang cakap yang wanita yang takut untuk menceburi bidang tu. Okey. Dan ni kita nak tahu juga kalau dalam bidang ini yang mana dipelopori oleh kaum lelaki, apa agaknya cabaran-cabaran? Yelah saya kereta pun kadang-kadang tak boleh bawa dengan betul. Ini bawakan lori tunda. Satu cabaran, satu orang kata kelebihan juga sebenarnya. Kalau lori tunda je, lori kontena sekali Dek ni Ya, saya bermula daripada lori kontena. Besar tau. Saya bermula lori kontena. Lepas tu selama 3 tahun saya kerja bawa lori kontena. Selepas tu saya beralih kepada bidang family lah ni. Bidang family. Trak tunda ni family punya. So cabaran dia tu pada mulanya agak sukar untuk orang terima. Sebab bagi dia orang wanita tidak mampu untuk melakukan satu kejayaan yang lelaki boleh buat. Bagi dia orang pandangan pada mulanya agak sukarlah untuk terima, tapi selepas melihat kita boleh buat apa yang kaum lelaki buat dan kita boleh kita boleh bersaing sama-sama. Bersaing secara sihat. Kita bersaing secara sihat, tapi tidak bolehlah mengatasi mereka. Kita memang tak mampu nak boleh buat yang selebih daripada mereka, tapi kita cuba untuk berada sama dengan diorang. Denny, ini yang kontena besar ni awak yang reversekan ke? Awak yang undurkan dia? Warna kuning besar ni. Awak yang memandu lah ni. Hebat betul. Ya. Betul. Saya yang memandu. Saya bila tengok ni, saya pula rasa segan ni. Kan? Memang satu benda yang sukar, satu benda yang saya kira luar biasa sebenarnya. Tahniah. Kerana ini membuktikan wanita ni, kalau potensinya perlu terus digilap dan dicari. Kalau ada peluang tu, kalau ada ingin mencuba, kita pasti boleh. Okey, kita nak balik kepada Farah semula. Kadang-kadang ada juga senario dalam kalangan masyarakat kita, wanita ini mempunyai pendidikan, mempunyai keinginan untuk berjaya, mempunyai orang kata kekuatan juga untuk ke depan. Tetapi bila berkahwin, banyak sebenarnya halangan dari segi keluarga, suami terutamanya. Apa yang boleh dikongsikan? Okay, terus terang. It's very challenging. Sebab bagi saya, the game antara peranan seorang wanita dalam berkerjaya dengan seorang lelaki itu cukup berbeza tau. Kita macam mungkin kita punya DNA tau, kita punya bagaimana Allah dah buat kita akan sentiasa nak pastikan semuanya baik. Contohnya kan, bila saya tengok dalam urusan keluarga, kita kalau ibu dia akan menangis semua jadi yang kita nak make sure our children. Kita tak sampai hati tinggalkan anak lama-lama. Itu menangis sebab Allah dah buat begitu. Jadi cabaran ni tidak masuk konteks saya, very supportive. Sangat supportive dari dulu sampai sekarang. Cuma masa saya itulah, it's not even a balancing act. Kan apa tu kita balancing act yang kena pandai balik. It's like a juggling act. Kita kena juggle peranan ni sebagai seorang lelaki, sebagai seorang anak. Sebab akhirnya dalam perjalanan kita ini prinsip saya sendiri. Bukan saya tak bercakap mewakili setiap tapi juga diri saya. Saya bekerja, saya mencari rezeki akhirnya untuk apa? Untuk family, untuk anak-anak saya. Betul. Jadi kalau anak saya tak berjaya, saya tak nak. Kalau anak-anak saya tahu jadi saya tidak dapat saya didik dia dengan dekat dengan saya, daripada pemantauan saya, apa saya benda tu tak saya tak tahu lah. Pengalaman saya sebagai pengacara, I'm an active leader khususnya dalam ibu bapa. Akhirnya anak-anak itu terbaik bila dididik oleh ibu bapa sendiri. So that is the very challenging part. Sebab kita memerlukan waktu yang sangat tinggi. Kalau kita nak jadi successful, it takes a lot of time and a lot of focus. Sebab tu saya, itulah dalam kehidupan sehari-hari saya, itu memang kemampuan untuk family dan kerja. Masa tu untuk tunjukkan family. Dan entertainment itu saya akan mencuri masa di antaranya dekat rumah sebagai entertainment saya. Mungkin saya masak bagi jamu makan family, benda-benda yang macam tu, it's my entertainment. So it's challenging, I have to tell you. Bukannya mudah. Saya kira macam dek ni pun sama jugalah kot. Very, very challenging. It's not easy to be honest. Tapi dalam konteks saya sendiri, saya juga tak target. What is my target? Sebab kalau kita ikutkan apa yang kita nak, memang tidak ada limitasi. Jadi, apa yang saya nak, tapi I will target that. Sometimes kita nak lebih, tapi sometimes you just have to
contain that feeling. You have to have a target and you work within that target. Betul Farah. Sebenarnya apa Kepuasan. yang Farah ceritakan, cabaran tu sebagainya. Sebenarnya Fatin pun banyak ceritakan pada saya tentang cabaran dia sebagai seorang wanita yang berpotensi. Itulah. Okey. Kita nak kembali dengan Datuk Syafina. Datuk, okey, saya sebenarnya Datuk adalah juga seorang pensyarah, seorang pendidik kan. Dan bila kita bercakap pasal potensi ni, saya kira sebenarnya tidak ada yang istilah terlalu lambat untuk menyerlahkan potensi seseorang wanita, tak kira muda walaupun dah berusia. Persoalannya, bagaimana seseorang wanita itu nak mengesan, nak mencari, menggilap dan menyerlahkan potensi. Kadang-kadang kita ada potensi, tapi kita tak tahu bagaimana nak mencari dan kepada siapa kita nak tanya. Apa pendapat Datuk? Macam mana tu? Tak dengar. Okey, kalau kita berbicara mengenai potensi kan, kadang-kadang diri kita sendiri pun tak tahu yang kita mempunyai potensi. Kita perlu mencari, kita perlu menggilap, menyerlahkan ataupun kita perlu seseorang untuk memberitahu pada kita mempunyai potensi. Jadi sebagai juga seorang pendidik, Datuk, apa pendapat Datuk tentang mencari dan menggilap potensi ini? Okey, macam Fahrin cakap lah, nombor satunya kita kena pastikan apa kita punya forte kan, apa kita punya kelebihan. Jadi apabila kita tahu kita ada sedikit bakat, apa-apa yang kita buat dalam dunia ni sebenarnya adalah satu bakat. Bercakap tu bakat, menyanyi tu bakat, mengajar tu bakat, mengacara tu bakat. Itu semua hanyalah kesenian. Ya, masak pun perlu ada bakat. Kan? Jadi kita kena sedar bahawa kita ada sedikit kelebihan dari aspek tu. Dan bila kita tahu tu, kita perlu menjurus kepada siapa yang boleh membantu kita. Jadi kita zaman sekarang ni pada saya agak mudah sebab semuanya dengan satu jari kita boleh dapat informasi dah kat mana kita nak pergi cari, ya, siapa yang boleh bantu kita. Jadi saya rasa bila kita nak sesuatu tu, yang penting ialah keterbukaan kita kepada belajar. Betul. Belajar, kita kena belajar sesuatu yang baru mungkin mungkin kita tahu tapi kita tidak tahu secara menyeluruh. So kita kena belajar sesuatu yang baru. Misalnya lah sekarang ni saya rasa macam zaman COVID-19 ya, saya nampak ramai orang yang buat benda-benda yang sebelum ni dia orang tak tahu dia orang ada kebolehan. Jadi zaman sekarang lagi senang belajar YouTube, belajar, of course tentulah lebih baik kalau kita boleh mencari seorang guru atau seorang ke dua orang ke lebih daripada seorang, lebih baiklah kan, untuk belajar sesuatu. Macam saya tengok student-student saya sendiri pun ada yang selama pandemik COVID-19 ni diorang belajar ataupun mula berniaga menjual kuih, walaupun sebenarnya sebelum ni diorang pun tak tahu nak buat kuih, baru belajar daripada YouTube. So saya rasa kita mesti ada keinginan yang tinggi untuk belajar dan memperbaiki diri lah. Okey. Tapi sebenarnya kan Datuk dan juga Farah, nak belajar bawa lori kontena tak boleh melalui YouTube Betul. Okey, kita nak tanya kepada Dek Ni juga. Macam sekarang ni kan, kita bolehlah mencari apa antara kemahiran kita untuk diketengahkan ataupun untuk digilap. Tetapi untuk kita memilih kerjaya kita sekarang ini memang agak sukar. Apa agaknya yang boleh dikongsikan Dek Ni kepada mereka di luar sana yang masih lagi tak tahu apa yang boleh dilakukan? Lagi-lagi pandemik ni kan, semuanya agak terhad. Boleh kongsikan? Macam saya berkisah pada saya, dah agak dulu. Macam saya kalau tak ada, dia macam nervous je. Macam saya cabar diri kita. Macam cabar diri kita, kita percaya pada diri kita baru mampu buat, kita boleh buat. Maksudnya kalau kita rasa kita boleh buat satu benda tu, kita teruskan usaha kita untuk melakukan semua tu. Contohnya macam kalau nak usaha untuk bawa lori, kita cuba untuk tanya pendapat orang macam mana nak buat, macam mana nak ambil lesen. Sekarang ni pun sejak saya masukkan, saya baru macam main TikTok kan. Saya banyak dalam TikTok lah kiranya. Rasa dalam TikTok ramai wanita-wanita yang dekat luar sana yang DM saya, macam mana kak, macam mana nak jadi pemandu lori kak, macam mana nak cuba. Kita cakap sekarang ni awak cuba ambil lesen dulu, sebab dia bermula daripada lesen lah. Kita cakap lesen, lepas tu kita sebab ada setengah company sekarang ni dah memberi peluang kepada driver perempuan yang ada lesen baru. Sebelum ni kebanyakan company-company yang ada
dia tak memberikan peluang dekat wanita. Tapi sekarang ni agak senang sikit selepas dah terlalu ramai kita cakap. Tapi sedangkan sebab kita pun dah ada pertubuhan sendiri macam pertubuhan Ladies Truckers yang boleh cukir bakat mana-mana wanita yang nak cuba sesuatu kejaya yang mencabar. Dia cakap. Okey, Denny, saya nak provokasi awak sikit. Saya nak cucuk sikit lah kan. Okey, kalau cakap tentang apa kelebihan pemandu lori wanita berbanding pemandu lori lelaki? Pemandu lori wanita, kelebihan dia kalau kita pergi satu tempat tu dia mungkin akan memberi layanan lebih sikit lah maksudnya. Kadang-kadang macam pemandu lelaki dia kena tunggu. Kadang-kadang kita ada juga dengar pemandu lelaki merungut cakap kalau perempuan laju je bagi kan. Sebabnya kadang-kadang kita pergi satu kilang tu kita kena tunggu agak lama. Tapi kalau macam perempuan pergi sekejap je. Masa masuk depo pun dia orang akan memberi layanan lebih dekat perempuan lah. Sebab tu macam Ini sebenarnya konsep ladies first. Betul. Okey. Okey, kita nak tanya kepada Farah kan. Apa yang dikongsikan Dek ni sangatlah menarik. Apa yang kita boleh kata secara ringkasnya untuk kita mencuburi sesuatu itu okey. Mudah, boleh cuba. Tetapi untuk kita ada kekuatan mental tu, itu sinonim dengan perjalanan potensi kita. Farah boleh kongsikan? Unmute-kan mic Farah, minta maaf. Kita tak ada. Sorry. Terima kasih. Okay. Thank you. Pertama sekali saya memang salute lah dengan Dek ni. Memang power betul lah. Memang hebat. Dan apa yang saya kira sebenarnya dari segi kita tengok potensi diri dan kita tahu apa minat kita, kita boleh pilih apa yang kita nak lakukan. Tapi the key ataupun satu faktor utama untuk kejayaan adalah perseverance dan persistency. Maksudnya dalam sesuatu yang kita lakukan, kita kena lakukan secara berterusan walaupun keadaannya susah, walaupun kita rasa penat dan walaupun kadang-kadang kita rasa nak give up. So itu salah satu faktor yang sangat penting dalam untuk kita meniti kejayaan. You have to persevere, you have to be persistent. Dan kena istiqamah berterusan dalam satu-satu perkara yang kita lakukan. Dan saya punya harapan ialah saya ingin melihat lebih ramai wanita yang terlibat dalam area pembuat dasar, dalam lembaga pengarah, dalam parlimen, dalam jawatan menteri. Dan saya bercita-cita melihat Perdana Menteri Malaysia ni adalah seorang wanita. Macam saya tengok kat Prime Minister of New Zealand. I find her so amazing, Jacinda Ardern. Yes. She is smart and then dia buat decision from her heart in the sense yang calculated tapi daripada hati. Maksudnya kalau dalam Islam kita tahu hati tu baik semua function well, itu pilih terus. So jadi I see that she does that. She has the intelligence and she functions with her empathy. So saya harap satu hari saya dapat lihat Malaysia dipimpin oleh seorang wanita yang InsyaAllah menggunakan empathy dalam pemerintah negara. I think that should be better off. Baik. Okey, satu harapan yang cukup besar daripada seorang wanita kepada wanita di luar sana. Okey, baik Datuk, di penghujung perbincangan kita ini, kalau kita lihat Datuk Syafina sendiri sebenarnya adalah seorang wanita yang telah berjaya menyerlahkan potensinya di dalam bidang yang menjadi forte beliau. Jadi, sekarang ni Datuk, kita nak sampaikan pesanan akhir kepada wanita di luar sana yang masih lagi mencari-cari potensi mereka dan kadang-kala mereka takut untuk mencuba. Apa pesanan Datuk? Saya rasa perubahan dan rasa hormat, nilai moral ni semua perlu bermula dari rumah lah kan. Kita kena ajak anak-anak kita lah, tak kira jantina ke apa, untuk saling menghormati, untuk saling berdikari ya. Dan sekarang ni saya rasa kita tak boleh nafikan ada gender stereotyping ni masih ada lagi kan, persepsi tu kan. Jadi kita perlu hentikan gender stereotyping ni. Jadi kesedaran ni sangat penting lah untuk kita lebih ramai wanita yang diberi kebebasan untuk terbang lebih tinggi, diberi peluang untuk berkembang. Boleh sama-sama bersaing dengan lelaki. Dan kepada wanita di kat luar sana lah, saya harap anda akan abaikan mereka-mereka yang mengatakan bahawa kita ni tak boleh buat kan. Untuk mencapai potensi yang sepenuhnya, untuk buat perkara-perkara yang hebat, kita kena jujur, kita kena yakin dengan diri sendiri, kita kena kerja keras and then focus on our strength.
dan jangan berhenti belajar untuk sentiasa memperbaiki diri kita. Saya jadi lelaki dengar pun saya rasa bersemangat. Betul, teruja Wanita sebenarnya. dengar patut bersemangat juga. Okey, di hujung perbincangan kita nak tanya kepada Dek ni, bagikan kata-kata semangat kepada wanita di sana untuk lebih terbang tinggi, ceburi bidang-bidang yang kata mencabar ni. Harapan saya satu je, semoga lebih ramai wanita yang berani munculkan diri, tak perlu nak ragu-ragu dengan apa orang panggil, dengan untuk menceburi bidang kejayaan kenderaan berat ni, tetap cabar diri kita supaya kita mampu bersaing ataupun kita mampu buat seperti mana orang lain boleh buat. Wow. Baiklah, satu perbincangan yang cukup menarik, penuh inspirasi. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih Datuk Syafinas, Farah Adiba dan juga Siti Nuraini ataupun Dek Ni kerana bersama dengan kita pada hari ini. Serlahkan potensi wanita. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Salam.